Okey, Assalamualaikum semua. Boleh dengar sekarang? Waalaikumsalam. Boleh Dengar. ya? Cikgu. Okey. So kita boleh mulalah ya. So okey, Waalaikumsalam. semua tengah semangat ni eh. Okey, kita hari ni kita akan tengok macam mana nak buat robot. Okey, sebenarnya buat robot ni tak susah pun. Tapi kita kena tahu macam apa benda yang kita kena ada lah. Okey. So kita akan mula ni. Okey, so ini overview 3 bengkel 3 bengkel yang kita akan buat. So hari ni bengkel 1. So kita nak tengok macam mana nak buat robot line follower. Dan kita kena nak tahu apa benda-benda yang kita kena ada untuk buat robot line follower ni. Lepas tu bengkel kedua, kita tengok macam mana nak program. Kadang-kadang ingat susah nak buat program ni. Tak, program ni tak susah. Tapi nak buat yang hebat tu yang susah. Tapi kalau saya nak buat yang simple-simple tak susah. Sama macam nak buat robot ni, nak bina dia. Okay, kalau setakat nak buat yang biasa-biasa tak susah. Tapi kalau nak buat yang hebat baru ada sikit susah. Ada sikit, bukan susah lah, mencabar. Mencabar. Okay, dia tak susah, dia mencabar. Okay, bengkel 3, macam mana nak buat robot saya lebih power. So ini macam nanti ada soalan lah nak buat macam mana kalau saya nak robot saya boleh terbang ke apa. So tanya dalam bengkel nombor 3 lah. Bengkel nombor 3 ni lebih kepada soal jawab. Nanti saya akan buat macam satu questionnaire, Google Form. So isi dalam tu. Soalan-soalan nanti saya akan jawab dalam bengkel nombor 3 lah. Kalau saya boleh jawab lah. Kalau saya tak jawab tu maknanya saya pun tak tahu nak buat macam mana. So jangan tanya. Okey. So itu bengkel yang kita akan buat. So hari ni kita akan bengkel pertama macam mana nak buat robot line follower. So ini dia punya ni. So okey, so boleh join siapa ada FB boleh tengok FB ni Makerspace. So apa-apa maklumat semua saya akan letak di FB ni lah, Makerspace UTHM. So hopefully bila kita dah start boleh buka campus nanti. Okey, bolehlah datang melawat Makerspace ni. So dekat Makerspace ni nanti kita akan sediakan facilities lah basically untuk buat robot dekat Perak Raja. Jadi siapa-siapa yang dekat Perak Raja tu kalau kita dah prepare benda ni nanti dah siap, Makerspace ni dah siap establish, kita dah dapat ruang, kita dah set up elok-elok, so boleh datang dah bina robot ni di UTHM lah. Guna apa-apa yang ada kelengkapan di sana. Okay. So dia macam satu bengkel lah, boleh datang dan guna. Sekarang belum siap lagi. Kita akan cuba bersiapkan lah. Okay. So apa itu line follower? Okay. So biasa tengok dekat dalam pertandingan robotik kalau orang letak kat YouTube kan, dia robot tu jalan sendiri jalan-jalan ikut line. Okay, line tu sama ada hitam atau putih lah, tapi dia mesti line. So kalau line tu hitam, kawasan lain semua putih. So dia akan follow lah line tu. So robot ni kita panggil dia autonomous. Autonomous ni maksud dia automatic tapi dia boleh berfikir sendiri. So dia autonomous. So maknanya dia boleh jalan sendiri dan boleh tahu line tu ke kiri atau ke kanan, nak corner kiri, nak corner kanan. Dia ikut line tu. Okay. So itu robot line follower. So macam-macam bentuk ada line follower ni. Ada besar, ada kecil tapi konsep dia sama. Dia akan ikut line. Okay. So line ni selalunya kita boleh buat pakai marker pun boleh. Tapi takkan kita nak conteng atas kita punya lantai pakai marker kan. Kena marah nanti. So basically selalunya saya buat guna binding tape. Binding tape yang untuk kalau ada kerja-kerja tugasan tu yang kita bind tepi tu, yang tape kali hitam tu. Okay. Tape kali hitam tu. So itu yang kita guna untuk buat line. Okay. Kita akan go through lah benda tu. Okay. Itu line follower. So untuk ada line follower ni, kita punya robot kena ada 4 benda ni. Okey, ada 4 benda ni. Dia kena ada satu boleh berfikir, dia mesti boleh melihat dan dia kena ada punca tenaga dan dia kena ada satu elemen untuk bergerak. Berfikir ni macam dia punya otak, melihat ni mata dia, tenaga dia macam jantung dan bergerak ni macam kaki dia lah. Okey. Ini elemen dia. Okey. Jadi kita akan go through satu-satu So kita pergi dekat first is otak berfikir. Okey, untuk pertandingan ni kita akan guna microbit. Ini microbit nama dia. Okey, dia kecil je ni gambar dia besar, dia kecil. Okey, selain microbit yang popular juga guna Arduino. So antara microbit atau Arduino, tapi pertandingan ni kita akan guna microbit sahaja.
Kenapa saya guna microbit? Sebab kalau kita guna dua nanti payah saya nak menerangkan kedua-duanya. So kita standardize pada satu, so saya mudah nak ajar lah nanti macam mana nak buat. Dan microbit ni programming dia jauh lagi mudah berbanding dengan Arduino. So hopefully sekolah pun dah ada microbit. So lagi kurang lah cost untuk bina robot ni nanti. So ini microbit So microbit ni walaupun kecil tapi atas dia ada macam-macam dia ada Bluetooth. Bila ada Bluetooth maksud dia kita boleh control guna apps. Maknanya robot tu kalau nak cuba nanti dah siap robot tu boleh download apps dan boleh control robot tu guna apps pada handphone. Okay. Dia juga ada 2.4 GHz radio. Ini untuk buat wireless. Okay. Bluetooth pun wireless. 2.4 GHz ni pun wireless. Tapi 2.4 GHz ni dia untuk kita control microbit kita dengan microbit lagi satu. Okay. Kemudian kalau kita ada dua microbit, kita boleh guna satu jadi controller, satu jadi robot, satu jadi kita punya remote. Pun boleh. Okay. Atas microbit juga ada accelerometer. Accelerometer ni gyro lah, gyro yang bila kita telefon kita kalau kita terbalikkan, kalau kita sengitkan kan gambar tu ikut kan. So microbit pun ada atas tu. Jadi apa yang kita boleh buat dekat sini accelerometer ni, katakanlah kita guna dua microbit satu microbit dekat atas robot, satu lagi microbit sebagai controller kita. Jadi controller kita yang microbit tu kita set dia supaya dia ikut accelerometer ni. Jadi bila microbit tu sengit, robot tu pun sengit ke depan, robot tu jalan ke depan. Sengit ke belakang, robot tu akan reverse ke belakang. Dia boleh gerak-gerak macam tu. Okay. Macam cerita Star Wars tu. Okay. Pakai tangan pun boleh kontrol robot. Dengan gerakan-gerakan sahaja. Sebab dia ada accelerometer. Okay. Microbit juga ada temperature sensor. So dia boleh baca temperature dia. Okay. Okay. Dia boleh baca temperature. Dan dia juga ada light sensor. Okay. Light sensor. Light sensor ni maksud dia boleh tengok kecerahan. Okay, so kita boleh buat robot kita kalau gelap nanti lampu menyala, kita buh lampu lah. Maknanya kalau keadaan sekeliling dia gelap, lampu tu akan menyala. Kalau cerah lampu tu padam. So kita katalah bila kita buat macam ni, robot kita ni kalau jalan dalam gelap pun orang tak terpijak sebab dia ada lampu. Okay, dan untuk bila kalau keadaan cerah dia akan padam lampu tu untuk menjimatkan tenaga kononnya. Tak apalah cerita benda tu. Benda tu betul. Tapi berapa banyak jimat tu tak adalah banyak, tapi benda tu betul. Maknanya kita mengambil kira benda-benda kecil ni yang akhir ni kompas. Okay, dia ada kompas kalau kita nak buat microbit kita mengarah mana kita nak setting dia supaya robot tu nanti tahu mana arah utara, mana arah selatan, so boleh pakai. Okay. So itu function yang atas microbit ni. So ini dah memang ada atas microbit tu. So kalau nak jadikan robot tu power, cubalah fikir macam mana nak guna sensor-sensor yang dah ada ni untuk tambahkan function robot autonomous line follower tadi. So ini fikir kod kreativiti sendirilah. Okay. So untuk microbit ada dua jenis iaitu version 1.5 dengan version 2. Okay, yang lama punya version 1.5 yang ni, yang sebelah kanan ni version 2. Apa beza dia? Dari segi untuk buat autonomous robot, dua-dua boleh pakai. Kalau dah beli yang lama, version yang lama ni, pakai je lah. Kalau belum beli, disyorkan beli version yang baru. Okay. Macam mana nak tahu beza yang baru dengan yang lama? Satu dekat iklan lah. Dekat iklan tu dia akan tulis version 1 atau version 2. Okay. Yang kedua dari segi bentuk fizikal. Okay, nampak macam sama tapi beza dia dekat sini Tengok dia ada lekuk-lekuk bawah ni. Kalau yang ada lekuk-lekuk ni dekat bawah ni, itu version 2. So kalau orang nak tipu kata ni version 2, tengok lekuk ni. Kalau ada lekuk ni version 2. Kalau tak ada lekuk lurus sini ni version 1. Okay, jadi apa bagus dia version 2 ni? Okay, apa bagus dia version 2? Okay, version 2, logo atas ni kita boleh tekan untuk buat something lah kalau kita programkan dia. Kalau version lama kita tekan tak ada apa kat sini. Okay, version baru kita boleh tekan dekat logo ni. Dan dia juga ada mikrofon version baru ni. Jadi kita boleh cakap, kita boleh buat robot kita kalau senyap baru jalan, kalau bising dia stop. Ataupun kita boleh buat sekali bunyi kuat dia jalan, sekali bunyi kuat dia stop.
Mari kita tepuk tangan sekali dia jalan, tepuk tangan sekali lagi dia stop. Boleh sebab dia ada mikrofon. Version 2 ni dia ada mikrofon. Dan satu lagi dia ada speaker. So dia ada speaker, so dia boleh buat bunyi. Maknanya sebelum robot tu jalan, dia teng tong bunyi. Ataupun robot tu kalau detect, kalau dia rasa, kalau dia detect depan dia ada benda menghalang perjalanan ni, dia akan bunyi macam horn. Bunyi pin-pin ke macam tu. So ini maknanya elemen tambahan lah untuk line follower tu. Sebab line follower kita tak ikut kreativiti kan. So function-function tambahan ni boleh dibuat lah. Nak kasih robot yang you all buat nampak lagi hebat daripada kawan-kawan lain buat. Okay. So kalau ada soalan simpan dulu kan, nanti kita go through jawapan. So sekarang ni kita go through ni dulu. Okay. So ini dia punya pin. Okay. Microbit ni yang bawah ni semua connector jangan suka-suka masuk dalam air ke apa benda ni. So ini connector dia. So connector ni ada yang besar, ada yang kecil. Maksud dia 0, 1, 2 ni besar. Bila besar, kita boleh guna yang crocodile clip tu. Okay, clip crocodile untuk sambungkan kita punya pin ni ke circuit luar. Tapi pin-pin yang kecil ni susah kalau kita nak buat connection. So bila pin-pin yang kecil ni kita kena pakai apa yang kita nak dipanggil sebagai expansion board. Nanti kita akan tengok apa itu expansion board. Okay. So ini version 2, ini version 1. So untuk line follower basic kita tak perlu tahu secara detail lah benda ni. Kita tak perlu tahu secara detail, tapi kalau nak guna microbit ni full potential kan, nak guna full potential dia, kita kena tahu setiap satu pin ni buat apa, baru kita boleh maximiskan dia punya pin-pin ni. Okay. So sebab ni kan, sebab ada pin-pin kecil ni, nampak gambar ni besar lah sebab gambar ni dah zoom. Sebenarnya ni kecil lagi daripada ni sebab gambar ni pun besar. Okay. Untuk pakai pin-pin kecil tu, okay, kita akan pakai expansion board. Okay. Expansion board ni, jadi semua pin-pin kecil tu dia akan jadi yang keluar yang tajam-tajam ni. Jadi kita mudah nak sambungkan wire nanti. Kita mudah nak sambungkan wire. So ada macam-macam expansion board di pasaran. Okay. Daripada murah sampailah mahal. Yang murah dalam RM30, yang mahal dalam RM120 macam tu. Okay. Kenapa ada yang mahal, ada yang murah? Okay, sebab dia yang murah ni basically function dia hanya untuk sambungkan pin ni kepada benda tajam-tajam ni. Supaya kita mudah nak buat sambungan. Itu version yang murah. Dan version yang mahal sikit, dia ada power supply. Maknanya kita boleh sambungkan bateri dekat kita punya expansion board ni. Dan expansion board ni akan power kita punya microbit tu. Dan dia mungkin ada buzzer, ada benda-benda lain tambahan dekat situ. Okay. Macam yang Rekabit ni. Okay, Rekabit ni dia ada fungsi tambahan iaitu ada motor driver. Motor driver ni kita boleh sambungkan motor sebab robot kita nak bergerak nanti. Kita kena ada motor driver. Nanti saya akan ceritalah kenapa perlu motor driver ni. So dia ada fungsi tambahan. Okay, macam kitten board ni. Okay, dia lagi advance. Okay, dia ada bateri punya tempat dekat sini. Jadi bateri tak perlu beli bateri yang kat luar. Letak bateri terus kat sini. Okay, jadi kita punya wiring jadi lagi mudah. Sebab bateri tu kat sini dan boleh recharge. Bateri tu boleh recharge keluar atas ni. Okay, macam Yahoo Superbit ni, dia ada, beza yang paling besar dia ada 4 DC motor driver. So kalau yang macam ni ada 2, maknanya kita boleh kontrol motor kiri dan kanan. So ini ada 4, so kita boleh kontrol 4 tayar lah. Kiri, kanan, depan, belakang lah 4. So lagi banyak function, lagi mahal. So boleh pilih. Tapi minimum perlukan 2 motor driver. Okay, sebab robot kita kena ada 2 tayar kiri dan kanan. So kita perlukan 2 motor driver. Okay. So kita dah tengok untuk part berfikir. Sekarang kita akan tengok part untuk tenaga. Okey, part ni kena hati-hati. Sebabnya microbit guna 3 volts. Okey, 3 voltan. Maknanya 2 bateri macam ni. Sebab bateri ni 1.5 kan. 1.5, 2, so jadi 3 volt. So microbit kita sambung macam ni. Guna JST connector. Dia ada connector atas tu.
Kalau putih, so kita sambung konektor tu. Ataupun kalau kita punya bateri lebih daripada 2 volt, kita kena guna regulator. Dah tambah satu lagi circuit dekat sini. Jangan lebih 3 volt. Lebih 3 volt, kita punya microbit boom, rosak. Okay. So jangan lebih 3 volt. Okay. Kita juga boleh guna power bank. Microbit kita ada USB atas ni. USB ni kita guna untuk programkan microbit dan juga kita boleh guna untuk powerkan kita punya microbit. So kita boleh guna laptop, USB, power bank atau charger. Tapi robot kita bergerak, takkan kita nak sambung dengan laptop kan, berapa panjang wire kita nak pakai. So mungkin kena pakai power bank. Okay. So, okay. Dan untuk bergerak pula, okay, kita ada beberapa option yang kita boleh pakai. Okay, kita ada motor kuning ni. Motor kuning ni memang popular lah. Kita biasanya kita akan panggil, kita kalau pergi kedai elektronik yang ada jual barang-barang macam ni, kita akan panggil dia DCTT motor. Okay, DCTT motor kuning. Ada juga panggil motor kuning. Okay, motor kuning ni berdasarkan pengalaman, saya pernah beli di Shopee, Lazada, macam-macam kedai. So ada kadang-kadang dapat yang version yang perlahan. Ada kadang-kadang dapat version yang perlahan. Ada kadang-kadang dapat version yang laju. Jadi kalau nak beli dua, belilah pada kedai yang sama. So at least kiri dan kanan tu sama laju ataupun sama perlahan. Jangan beli satu kat kedai lain, satu kat kedai lain, nanti dapat version yang berbeza. Susah kita nak kontrol robot tu nanti. Sebab aja sebelah jalan laju, sebelah jalan perlahan. Okay. Jadi adakah dia jalan perlahan tu tak bagus? Tak juga. Dia jalan perlahan tu maksud dia lagi banyak, lagi pick up. Lagi pick up. Jadi dia boleh angkat barang yang berat. So ada baik, ada kekurangan. So kena tengoklah kita beli yang mana. Basically kadang-kadang dalam Shopee ke Lazada ke, dia ada tulis dia punya spek tu berapa RPM. RPM tu laju, revolution per second. Lagi besar RPM dia, lagi laju motor ni boleh jalan. Okay, so boleh baca, tengok daripada situlah. Okay, kita juga boleh guna servo motor. Okay, servo motor ni, okay, servo motor ni dia kena beli yang 360 darjah continuous nama dia. Brand macam-macam brand ada. Tapi kena cari yang continuous 360 darjah baru dia boleh berpusing macam macam motor kuning ni. Sebab ada servo motor yang hanya dia boleh pusing antara 0 sehingga 180 darjah sahaja. Dia tak boleh buat satu pusingan lengkap. So kena beli yang 360 darjah continuous. Okay. Brand tak kisah. Okay. Yang kita selalu pakai yang kecil-kecil ni, kita panggil dia micro servo. Micro servo kecil. Okay. Ada juga servo yang besar. Boleh pakai. Kalau nak robot besar, belilah servo yang besar. Tapi lagi besar servo yang kita pakai, lagi mahal lah dia punya cost. Okay. Dan kalau nak cuba juga boleh pakai stepper. Yang ni agak susah sikit lah nak pakai. Tapi boleh, tak ada masalah, boleh cuba. Stepper motor ni, okay, kalau motor yang macam ni motor kuning ni, kalau kita nak dia berpusing satu pusingan lengkap, kita basically agak-agak je. Maksud dia kalau dia punya spek kata 60 pusingan seminit. 60 pusingan seminit, maknanya satu pusingan 10 saat. Maknanya kita powerkan dia sebanyak 10 saat. So hopefully doa-doa dia pusing satu pusingan lengkap. Sebab itu ikut dia punya spek. Tapi dia tak akan berlaku lah. Dia akan ada lari sikit. Okay, dia tak precise. Kalau pakai stepper motor ni, dia sangat precise. Kalau kita kata pusing satu pusingan lengkap, dia akan pusing satu pusingan lengkap. Pusing separuh pusingan pun dia akan pusing separuh pusingan. Kita tak payah guna time untuk kontrol berapa banyak dia pusing. Kita boleh just bagi tahu dia, pusing satu pusingan. Okey, dia pusing. Pusing 5 pusingan. So dia pusing. Okey, so dia lagi precise. Cumanya dia tak laju. Jadi kita boleh, so antara 3 motor ni, untuk bengkel ni, kita akan pakai DCTT motor. Okey, sebab harga dia pun berpatutan. Satu DCTT motor ni dengan tayar dalam RM7-8. Siap tayar, dapat tayar sekali. Maknanya 2 motor dalam RM12-13.
Okey, nak pakai servo ni pun boleh. Servo ni harga dia dalam 12, 13 ringgit lah satu. Okey, lepas tu kena beli tayar. Jadi dari segi kos yang ni paling murah lah. So sebab kita nak buat robot yang murah, kita pakailah DC motor. Tapi kalau nak pakai servo motor boleh, tak ada masalah. Okey. So kita ambil yang murah lah. Kita nak jimat kan, kita beli yang murah pakai DC motor DC motor. Okey. DC motor ni kalau beli daripada Shopee atau Lazada, tengok yang beli daripada Malaysia jangan beli daripada China, nanti dah habis pertandingan pun motor tak sampai-sampai lagi. Okey. So, bila kita nak pakai DC motor ni yang kuning ni, voltan microbit tak cukup. Microbit tadi 3 volt kan. 3 volt. 3 volt tu tak cukup nak power kita punya motor ni, sebab walaupun voltan tu okey, tapi dia punya arus dia tak cukup. Jadi kita kena macam amplifykan arus tu. Okey, amplifykan arus tu. Itu yang kita pakai, apa yang kita panggil sebagai motor driver. Motor driver ni macam nak kasih untuk memacu kita punya motor tu lah, macam enjin dia lah, macam enjin. So, microbit akan control board ni, driver ni, untuk control motor tu. Jadi, kita ada beberapa option untuk motor driver ni. Okay. Satu, pakai Maker Drive. Maker Drive ni Cytron jual, syarikat Cytron. Cytron ni popular. Kalau buka dekat Shopee ke apa ada. Shopee dia pun ada website dia sendiri, Cytron. Okay, Maker Drive. So, kita akan sambungkan microbit kita ke Maker connector yang depan ni. Ada 6 connector ni. Sambung kepada microbit, 6 pin microbit. Lepas tu motor kita akan sambung dekat belakang ni. Okey, yang ni hitam dengan hijau ni. Yang hitam satu lagi ni untuk power supply. Maknanya kita ada perlu 2 power supply. Satu untuk microbit dan satu untuk Maker Drive ni. Sebab Maker Drive ni nak pacu motor, voltan pada microbit tak cukup. Jadi dia kena ada satu lagi power supply. So kena pakai 2 power supply. Okey. Satu lagi yang Maker Drive ni dalam RM20 lebih lah. Yang murah, paling murah option motor driver yang board merah ni. Kalau pergi kedai cakap motor driver merah. Selalu ini tadi motor driver merah. Okay. So ini untuk sambung motor kiri, motor 1 dan motor 2. 3 ni untuk masuk power supply. Okay. Dan 6 pin ni untuk sambung pada microbit. Jadi walaupun kita pakai motor driver ni, sebab untuk pakai 6 pin ni, okey, untuk pakai 6 pin ni, kita kena ada konektor kepada microbit. Jadi expansion board still kena beli. Kita kena ada expansion board. Daripada expansion board baru boleh sambung ke sini dengan mudah. Okey, walaupun kita kata benda ni murah, tapi kita still kena beli expansion board juga. Okey. Dan lagi satu, sebab kita pakai power supply luar, okay, kita ada 2 power supply, so hati-hati bila buat wiring. Tak nak salah wiring, nanti power supply yang luar ni yang lebih daripada 3 volt ni termasuk ke dalam microbit. Nanti microbit kita boleh blow. So hati-hati bila guna motor driver yang macam ni. Okay, sebab kita ada 2 power supply. Okay, 2 bateri. Boleh pakai tapi kena hati-hati . Okay. Kalau nak mudah, belilah jenis yang macam gini. Ataupun pakai yang Recabit. Recabit, dia dah memang ada motor driver atas tu dan ada konektor bateri. Bila kita sambung bateri dekat Recabit tu akan automatik akan jadikan 3 volt dan 3 volt tu akan pergi pada microbit, dan yang lebih yang untuk motor driver tu akan ambil yang proper punya voltan lah. Maksudnya kalau kita masukkan 7 volt, 7 volt akan pergi, 3 akan pergi pada microbit, dia akan kurangkan. Dan yang 7 tu juga akan pergi pada motor driver. Jadi kita tak payah fikir pasal 2 power supply. Kalau guna Recabit. Okay. Kalau guna macam ni, Yahboom Superbit ataupun kita buat robot bit ni, okay, dia dah ada bateri atas ni. So pakai satu bateri saja, masukkan microbit ni, tak payah risau pasal wiring dah. Power dia punya untuk sambung daripada microbit ke motor driver pun dia dah dibuat dalam board ni. So tak ada wiring. Atas board ni dah ada
motor driver. Sama macam ni. Atas board ni dah ada motor driver. Jadi dah 6 wire yang saya sebut tadi untuk buat wiring tadi tak perlu. Kalau kita pakai super bit ataupun robot bit ataupun reka bit, wiring tadi 6 wire tu dah tak perlu. Jadi masalah wiring dah settle. Masalah untuk apa satu lagi tu tadi saya sebut, power supply dengan masalah power supply dengan masalah wiring dah settle. Okey. Dan untuk makluman juga, sekarang ni saya tengok, semalam saya tengok Cytron reka bit tu tengah offer. Dia tengah offer. So boleh tengoklah kalau offer tu ada lagi. Okey. So kalau sebab kita punya pertandingan ni tak kisah pakai apa pun dah. So bolehlah pakai apa, reka bit ke, nak pakai super bit pun boleh, nak pakai kitten board pun boleh. Okey. Tapi saya prefer pakai super bit. Sebabnya dia ada 4. Dia ada 4 DC motor. Bila ada 4 DC motor ni, kita boleh buat robot 4 tayar nantilah. So ada option dia lagi banyak. Okey. Okey, so saya baca chat dululah kalau ada soalan sebelum kita pergi lebih lanjut. Okey, borang kehadiran jangan lupa isi nanti kita akan cuba dapatkan sijil lah untuk bengkel ni. Reka bit ada motor driver, adakah perlu? Tak perlu. Beli reka bit kalau dah ada pun okey, sebab dia dah ada motor driver atas tu. Cuma reka bit ni dia agak besar je lah, itu je lah kalau berbanding dengan super bit ni. Reka bit ni dia agak lebar, tapi kalau dah ada pakai je. Okey. Kalau dah ada super bit tak perlu. Super bit dah ada 4 atas tu, cukuplah 4. Kalau nak buat 8 tayar mungkin kena beli lagi, kena pakailah motor driver. Tapi kalau nak pakai 2 ataupun 4 dah ada atas board tu, tak perlu. Okey. So okey, so soalannya ya. Okey. So kita sambung. Okey. Dan lagi satu, bila kita guna expansion board yang macam ni kan, super bit, robot bit, reka bit tu, okey. Kalau kita nak buat programming, dia akan jadi mudah. Ingat tak tadi awal-awal saya sebut kalau kita pakai motor driver yang murah tadi, kita kena pakai 6 pin. Jadi untuk gerakkan robot kita ke depan, kita perlu buat 6 arahan macam ni. Sebab ada 6 pin kan. So ada 6 pin yang kita perlu set. Okay, tapi bila kita guna expansion board, dia ada library dia. Extension dia sendiri dalam masa programming tu. So kita hanya pakai blok macam ni je. Blok tu dah ada. So ini contoh blok untuk super bit. Super bit ada 4 tadi kan. So dia ada M1 sampai M4. Jadi kita boleh set motor kita sambung dekat M berapa dan berapa laju kita nak dia jalan. Kalau 255 ni jalan ke hadapan, kelajuan penuh. Kalau negatif 255 jalan ke belakang, kelajuan penuh. Kalau nak kurang sikit laju dia, buatlah 200 katakan. So dia akan perlahan sikit. So tak perlu buat 6 ni 6 ni. So kita hanya pakai blok macam ni sahaja. So dia akan banyak memudahkan dalam dari segi kita buat coding nanti. Jadi dengan kata lain dia macam satu pelaburan yang baiklah. Kita macam keluar modal dulu dan lepas tu kita mudah. Okey. Tapi tak bermaksud tak boleh pakai yang murah tu boleh. Okey, cumanya dia lebih mencabar lah. Ada orang dia suka lagi mencabar kan. So kita akan buat. So dia akan lebih mencabar. Okey. So kita dah go through macam mana nak fikir, macam mana robot kita akan berfikir dan macam mana robot kita dapat tenaga So itu yang besar lah, bagi saya itu yang besar. Okey, bagi saya buat robot ni yang penting sekali ialah power supply. Okay, kebanyakan robot ada masalah bila power supply tu tak sesuai. Bila kita tambah-tambah kan. Okey, mula-mula robot tu okey, lepas tu nak tambah lampu lah, tambah horn lah, tambah itu, tambah ini, so dia power tak cukup. Jadi kena ambil kira lah. Jadi kalau kita beli yang on board macam tadi, so hopefully masalah tu tak ada sebab board tu memang dah didesign. Dah didesign untuk run apa yang ada atas board tu. Okey. Okey.
Jelas Okay. Sekarang robot kita bila dia nak jalan dia kena tengok dia sebab dia nak tengok line tu. So dia kena nampak lah line tu. So dia tak ada mata. So cara dia tengok ialah dia pakai sensor. Sensor. Okay. So sensor yang digunakan kebiasaannya ialah sensor infrared. Okay, sensor infrared yang biasa kita guna ialah yang jenis macam ni. Ini yang murah lah, RM2, RM3 dapat satu. Okay. Dia ada satu transmitter dan satu receiver. Okay. Satu transmitter, satu receiver. Maker line, kalau apa barang yang nama maker ni selalu depan ni, itu Cytron punya selalu. Okay, dah board dia selalu color purple. So kalau tengok benda-benda color purple ni kebanyakannya boleh beli kat website Cytron. Okay. Maker line ni paling mahal antara tiga ni tapi dia ada function tambahan. Biasalah benda yang baik mesti mahal kan. Okay, so dia ada function tambahan. Misalnya dia boleh calibration. Calibration tu maksud dia kalau line kita tak betul-betul hitam pun dia boleh calibrate, dia boleh tengok. Okay, jadi maker line ni dia ada 5. Jadi dia ada satu board ni ada satu mata je. Ni ada 5 mata. 5 set of transmitter dengan receiver. Jadi dia lagi precise lah berbanding satu ni. Selalunya kalau satu ni pun kita tak pakai satu, kita kena at least 2. Jadi kita punya robot tu ada 2 kiri kanan kan, baru dia boleh ikut line kiri kanan. Okay. So maker line. Yang saya syorkan, yang biasa saya pakai yang ni. Yang ni adalah RM10, RM12. So dia ada 5 mata. Maknanya ada 5 ni lah. 5 ni dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. Dan harga dia RM10 ke RM12. Dia tak ada auto calibration macam yang ni lah. Okay, so dia basically very simple device lah. Okay. Jadinya boleh pakai yang mana-mana. Okay, boleh pakai mana-mana. Kalau pakai yang ni kita pakai 2 lah. Okay, jadi adakah lagi banyak mata lagi bagus? Tak juga. Bergantung pada kita punya programming. Okay. Kalau kita ada banyak mata tapi programming kita tak gunakan ke-5 mata ni pun tak juga kan? Okey, tak dengar suara. Dengar tak? Dengar. Dengar ya. Tak apa. Kalau tak dengar tak apa. Nanti saya benda ni pun saya akan letak di YouTube lah. Letak di YouTube boleh tengok balik nanti. Okey. Mungkin ada masalah lain ke apa. Okey. So macam mana line follow, macam mana sensor ni bekerja setiap satu set tu dia ada transmitter dengan receiver. Ni akan tembak, bila melantun yang ni akan baca. Okey, jadi dia akan tengok. Dia akan tembak infrared. Infrared ni cahaya, tapi cahaya ni kita tak nampak. Dia macam kita punya remote control. Remote control TV tu. Dia infrared. Dia tembak cahaya tapi cahaya tu kita tak nampak. Sensor ni pun sama. Okey, jadi bila permukaan tu warna putih, dia tembak, dia melantun, kita tahu oh sini putih. Bila dia tembak warna hitam, sebab hitam ni kan menyerap cahaya kan. So hitam dia tak pantau balik. So dia dapat dia tunggu apa benda ni tak nampak apa, maknanya hitam lah tu. So ini cara macam mana dia nampak. So hitam dan cerah. Hitam dan putih lah selalunya kita buat. Okay, kalau melantun tu maksud dia putih, kalau dia ada baca lah. Kita akan baca dekat sini. Yang ni akan baca, fotodiode ni akan baca. Kalau dia baca ada, ni dia tahu, ni putih. Kalau dia baca tak ada, ini hitam. So itu cara dia tengok, robot ni tengok. Okay. Jadi lagi banyak mata kita ada, lagilah macam saya cakap, lagi sensitif lah robot kita, lagi packer lah robot kita. Tapi kalau kita tak buat dalam programming pun benda tu, kalau programming tu hanya tengok 2 mata aja pun tak ada makna pakai 5 mata kan. So ini yang akan bezakan robot yang mana yang hebat dengan robot yang biasa-biasa nanti. Okay. So itu infrared. Okay. Satu lagi sensor yang kita akan pakai, yang ini bukan untuk line follower ini untuk tambahan kepada line follower. Kenapa saya masukkan juga sensor ni? Sebab robot kalau tak letak sensor ni, dia tak cantik. Dia tak cantik. Sebab kalau robot kan dia ada benda ni yang jadi macam mata dia lah. Mata dekat depan, nampak comel sikit robot kita kan. So letak jugalah benda ni, walaupun nanti kalau tak nak sambung ke apa, letaklah benda ni jadi robot kita cantik.
Okay, buat markas cantik tu ada. Kena buatlah robot kita cantik. Okay. Okay. Tapi ada function dia juga. Kita boleh guna ultrasonic ni untuk melihat ke depan. Yang tadinya ni tengok bawah sebab line tu dekat bawah. Okay, yang ni tengok depan. Jadi robot kita tak langgar benda. Maknanya kalau depan ada benda dia akan stop. Okay. Bila benda tu kita alih dia jalan balik. Kita akan boleh guna tu. Okay. Sebab sensor dia pun tak mahal. Dia dalam RM3-4 je. Okay. So bolehlah beli. Okay. Kalau nak beli dia ada dua variant tau. Okay. Satu HC SR04. Okay. Satu lagi HC SR. Kenapa 2204? Yang ni 04P rasanya ni. 04P. Saya akan cuba betulkan lah. HC SR04P. Beza dia, yang P ni, dia nak tahu beza dia yang ni tahu. Dia ada, yang ni ada bonggol ni. Okay, kalau tak ada bonggol ni, dia yang P. P ni, dia punya voltan dia boleh 3 sampai 5.5. Yang ni perlu 5 sahaja. Okay. Apa beza dia? Kalau beli yang P ni, kalau kita tak beli, like say tak beli super bit atau tak beli apa-apa, okay, kita nak sambung expansion port biasa sahaja, kita perlu 5 volt. 5 volt tak ada, microbit 3 volt. Jadi kita kena beli yang ini. Tapi kalau kita pakai super bit, reka bit atau apa-apa tu, kita ada output untuk 5 volt. Jadi kita boleh pakai yang ini. Okay. Tapi sebab harganya dekat-dekat sama, beli je lah yang ni. Yang ada P ni, 3.5 hingga 5.5 volt. HC SR04P. Yang tak ada bonggol. Sebab voltan 3 volt pun boleh, 5 volt pun boleh. Semua boleh kau tim. Yang ni tak nak. Yang ni dia nak 5 volt saja. So belilah version yang ni Okay. Ini Cytron dia jual. Boleh tengok kat website Cytron. Okay. Okay. Selain Cytron boleh juga tengok dekat Shopee. Nanti saya bagi link lah dekat ujung-ujung saya bagi link So boleh belilah. Okay. Sebab benda ni kalau satu tempat ada, tempat lain tak ada pun rugi juga beli. Nanti mahal posting. Okay. So nanti saya akan recommend lah beberapa tempat. Okay. So kalau infrared tadi dia menggunakan cahaya. Okay. Ultrasonic dia gunakan bunyi. Tapi bunyi tu kita tak dengar sebab dia ultrasonic dia macam kelawar. Dia buat bunyi. So dia menggunakan konsep lantunan. Okay, daripada bunyi dihantar dan bunyi diterima, dia akan kira. Bukan dia kira, programming akan kira lah. Kita akan buat dalam programming, dia akan kira. Lepas tembak, berapa lama masa diperlukan untuk terima baliklah signal tu. Daripada tempoh masa tu, dia akan tahu jarak. Itu cara ultrasonic ni berfungsi. Okay. Jadi dia tak kisah objek ni color hitam ke putih ke, tak ada masalah. Sebab dia bunyi. Okay, yang tadi dia kisah color. Yang ni tak kisah color. Dia kisah objek. Okay, tapi objek bulat dia tak boleh kesan. Ultrasonic, objek bulat tak boleh kesan. Ultrasonic ni macam kita punya dekat kereta tu yang reverse tu. Okay. Bila dia boleh detect jarak kan. Kalau benda lurus, benda yang rata macam ni tak ada masalah. Tapi kalau benda bulat macam pagar ke apa, itu yang kadang-kadang selalu tengok kereta langgar pagar kan, macam kon-kon ke apa sebab dia bulat, dia tak boleh detect. Okay. Okay, cikgu berapa jumlah harga? Okay, nanti sabar. Saya akan estimate nanti kita dengar dulu apa benda yang kita kena ada. Okay. Okay, ini body dia. Okay, lepas kita dah beli bahan-bahan tu semua, kita kena ada body. Okay, body pakai apa pun boleh. Okay, contoh pakai akrilik. Kalau dah ada akrilik ni boleh pakai, tak ada masalah. Tak ada akrilik nak buat pakai kayu pun boleh, tak ada masalah. Nak buat pakai kotak pun boleh, tak ada masalah. Macam yang ni saya buat pakai 3D printer. Macam ni pun 3D printer. Okay, 3D printer ni kita boleh design dan dia akan print. Bila dia print dia akan jadi plastik lah, ni plastik ni. Okay, kita lukis dalam komputer, so dia akan print. Siapa kalau kat sekolah pernah try yang 3D pen kan, 3D pen. So dia macam 3D pen lah, tapi dia printer. So dia boleh buat objek macam ni. So kita boleh buat body kita sendiri. So body ni tak ada yang standard So boleh pakai macam mana bentuk yang nak buat.
Nak pakai apa material pun boleh. Nak pakai kotak Tupperware pun boleh. Beli Tupperware RM2 tu, gamkan motor. Besi pun boleh. Tapi besi berat So hati-hati sikit pasal besi. Lagi satu, besi ni dia konduktor. Takut nanti kita tak perasan, kita letak circuit atas tu dia short. So hati-hati sikit lah kalau pakai besi hati-hati sikit. Kalau pakai plastik je, kalau ada Lego itu ada orang tanya nak pakai body Lego. Boleh pakai body Lego, tak ada masalah. Tapi Lego tu kecil, banyak part nak kena pakai nanti. Okey, jadi pakailah Lego yang jenis besar tu. Tu murah sikit. Atau apa-apalah barang jumpa dekat dalam store yang rasa boleh combine buat robot kan. Kalau ada mainan-mainan lama ke apa nak modified pun boleh. Tak ada masalah. Okey, ini kalau buat 3D design So 3D design ni kita buat dalam komputer macam ni. So lepas tu kita masuk dalam 3D printer, so dia akan print lah jadi part macam ni. So bila dia part macam ni, kita boleh pasang macam ni. Okay. So ini kalau nak buat robot yang betul-betul custom lah. Okay, kalau nak beli yang set ni pun ada lah saya buat. So boleh beli. Okay, kalau nak tukar logo ni kepada muka sendiri pun boleh lah. Kita customkan kepada letak nama sekolah ke, nama sendiri ke apa. Color pun boleh pilih, tak ada masalah. Okay. Okay, so okay. Tadi soalan dia berapa ringgit? Okay, jap saya bacalah dekat chat Okay, link kehadiran. Ada yang masuk lewat saya bagi balik link kehadiran dulu nanti lupa. Kenapa direct message jap saya everyone. Okay. Mata dua macam mana? Mata dua tu maksud dia sensor tu ada dua lah. Minimum kena ada dua sebab kita punya line tu dia akan duduk kat tengah tau. So yang ni tengok, so jangan keluar. So dia akan ikut line tu. Paling senang pakai yang 5 way tu, yang panjang sikit tu ada 5 terus. Okay, tak pakai semua pun tak apa, tapi benda tu ada atas tu. Okay. Okay. 4 benda ni penting. Itu yang asas dia. Body tu pakai apa pun boleh. Okay, berapa ringgit kalau nak beli? Okay, kalau nak beli, saya estimate semua ni dalam kurang 300. Basic lah kurang 300. Untuk kesemualah set ni. Okay, untuk kesemua set ni. Boleh beli dekat Elvira, Shopee untuk Elvira ni. Sebab Elvira ni kita punya partner. Dia antara yang buat pertandingan ni lah. Okay. Macam kalau nak beli body tu, chassis tu ataupun nak customkan chassis tu, kalau pandai buat 3D design, kita orang boleh tolong print. Itu by buat academy lah. Ini UTHM punya syarikat terbitan lah. Okay, syarikat universiti. Okay. Kalau nak beli, okay, Reka ni. Reka ni yang ni partnya ni. Dia macam Lego. Tapi dia bentuk dia macam gini. So kita boleh buat body dengan mudah lah. Cantum-cantumkan. Boleh tengok website Reka lah. Okay, so robot tu nanti body dia mungkin bawah tu semua sama macam ni. So atas ni boleh tambah. Misalnya nak buat untuk angkat barang ke, untuk bawa bendera ke apa. So boleh guna part-part ni. Okay, dia macam Lego tapi dia besar. Okay. So lagi mudah lah, lagi mudah sebab benda kita buat ni besar. Kalau pakai Lego banyak nak pakai nanti. Okay, so boleh tengok Reka punya part. Ada macam-macam part dia ada. Okay. Boleh juga beli di Mybotic. Siapa dekat Peraja bolehlah pergi kedai Mybotic dia dekat Tamayu. Boleh beli di Citron ataupun just tengok dekat Shopee atau Lazada lah pun ada jual. Okay. Boleh juga nanti dekat dalam Telegram group tu boleh tanya kita ada wakil Elvira dekat dalam group Telegram. Okey, boleh tanyalah kalau nak satu package berapa, satu set lengkap, sebab kalau beli satu set lengkap ni terus tak sekali postage je, tak payah fikir 2-3 kali postage kan. Okey.
So dan part yang kita nak tu betul-betul part yang betul lah. Jangan takut tersilap je. Okey. Cikgu, boleh saya buat robot automatik? Ya, boleh jadi kereta, boleh jadi kapal terbang, boleh jadi boat pun boleh. Okay, tak ada masalah. Saya cadangkan supaya menyikap beberapa set robotik dan ibu bapa akan bayar ke harga set bimbang. Okey. Tak apa. Ada set tu akan dijual di Shopee . Elvira dah tunjuk kepada saya dia punya set tu. So nanti dia akan letak dalam grup Telegram tu lah. So boleh beli satu set. Sebab apa? Memanglah kita cakap kalau boleh kita nak full custom kan, semua orang buat sendiri kan, tapi kita baru nak try, baru nak mula. So at least ada satu set yang dah berfungsi. Daripada situ baru kita modify. So mudah sikit lah berbanding nak mula daripada kosong . Okey, nak habis pukul berapa? Dah nak habis ni, Ni nak soal jawab je ni. Okey. Dekat rumah kami ada kereta kontrol buat sendiri. Bagus. So microbit ni, kalau ada microbit ni, robot dah siap, boleh buat remote control guna telefon. Kita kontrol guna apps. Pun boleh. Okey. Tak ada masalah . So macam-macam boleh buat nanti. So boleh rujuk dalam grup Telegram. Kalau nak apa-apa, nak beli apa, nanti kita akan bagilah link. Automatik jadi kereta berapa ringgit? So saya rasa dalam 200.5 ke 300.5 macam itulah, ikut package. Nanti ada dekat shop. Nanti wakil Elvira akan letak dalam grup Telegram . So join grup Telegram tu sebab senang kita nak communicate. So nanti dia akan jual di Shopee lah set tu. Okey. Tu kalau nak beli set, kalau nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Bolehlah cari, kita boleh buat yang murah, tak ada masalah. Cuma dia agak mencabar sikit lah. Okey, boleh cuba, tak ada masalah. Saya akan tolong lah. Kalau saya boleh tolong, saya tolong. Okey. So boleh try buat sendiri sebenarnya. So beli microbit, beli motor driver, beli bateri, beli motor, tayar tu, kita tengok. Boleh pasang, tak ada masalah. Okey. Kalau ada kereta remote control yang rasa boleh modified pun boleh pakai. Okey. Cuma kena challenging sikit lah. Nak modify kan kereta remote control yang dah ada tu untuk sambung kepada microbit. Okey, ada soalan? Ya, ada orang angkat tangan. Siapa ni? Nurin Syamira. Ya, silakan. Alifah pun angkat tangan. Boleh tanya kalau nak tanya. Sila. Betul. Okey. Ada soalan? Tak ada. Boleh guna servo motor keluaran Yahoo? Boleh. Tapi servo motor tu mahal . Servo motor tu mahal. So carilah option . Beli dekat mana? Dalam grup Telegram nanti kita akan share link aja cikgu. Jangan risau dalam grup Telegram. Ataupun boleh cari dekat Shopee, Lazada. So basically konsep maker ni ialah kalau boleh pandai gabung-gabungkan part-part lain pun boleh pakai. Tak ada. Kita gabungkanlah apa yang ada. Okey. Okey. Nurin ni tertekan kot, dia tak ada soalan . Kalau ada apa soalan nak tanya, boleh tanya dalam grup Telegram . So hopefully semua dah masuk dalam grup Telegram tu. Okey. Kalau katakan tak mampu nak beli ataupun belum sampai rasa nak beli lagi, tak apa. Masuk je bengkel ni. Okey, tengok minggu depan macam mana. Okey, kalau tak masuk pertandingan pun tak apa. Jual bengkel ni kita akan cuba bagi sijil penyertaan lah. Maknanya just menyertai lah program ni. Telegram saya tak ada Telegram cikgu, alamak. So boleh tengok kalau tak ada Telegram boleh tengok dekat Facebook lah. Okey, boleh tengok dekat Facebook sebab saya memang guna Telegram sebenarnya untuk communicate sebab kita ramai .
So, cubalah buatkan Telegram tu ya. Telegramnya apa? Okey, kejap ya. Saya mana saya nak cari Telegram. Sekejap ya, saya dapatkan Telegram punya ni. Semasa isi Google Form ada link Telegram. Terima kasih. Saya pun lupa. Saya pun lupa dalam masa isi Google Form. Okey, isi Google Form tadi saya bagi link dari tu. Dekat atas tu ada Telegram link tu so boleh ni. Email. Email saya kejap ya. Bolehlah email. Nanti daripada email tu kita boleh fikir macam mana nak communicate lagi Okey. So ada apa soalan sebelum kita tamat? Kita target sejam je ni. Okey, nama saya Syukri lupa perkenalkan diri nama saya Syukri. So boleh panggil saya Cikgu Syukri pun boleh lah. Okey. So kalau tak ada kita sampai di sini saja ya. Okey, last call ni. Siapa-siapa nak tanya? Nak tanya CJ penyertaan. CJ penyertaan ni kita akan cuba bagi lepas habis lah sebab kita ada 3 bengkel kan. So lepas habis 3 bengkel lah. So make sure masuk 3 bengkel Okey, boleh Okey, kalau tak ada sampai sini saja So kita jumpa lagi minggu depan untuk bengkel nombor 2 macam mana nak program pula. Okey. So hopefully dalam minggu ni bolehlah cuba dapatkan benda-benda ni Okey, boleh dapatkan benda-benda ni kita cuba pasang nanti. Okey. Mak kami beli kereta. Okey, kalau dah ada boleh tengoklah kalau boleh pakai tak ada masalah. Kalau boleh pakai tak ada masalah. Okey. Okey, kalau tak ada. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, terima kasih semua. Bye. Terima kasih cikgu. Okay, bye. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cik Syukri. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu Syukri. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Terima Sama. kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Okay.